Masa ibadah hari Sabat yang penuh berkat telah tiba. Hari ini, marilah kita pelajari firman Tuhan yang bertajuk Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Kesilapan terbesar yang dilakukan oleh manusia adalah mereka tidak mengenal Tuhan sebetulnya. Inilah masalah terbesar bagi semua manusia. Saya fikir ini akan menjadi krisis manusia. Jika mereka mengaku bahawa mereka tidak mengenal Tuhan, mereka dapat membuat keadaan dan minta untuk menerima ajarannya apabila dia datang ke bumi ini dan mengajar mereka. Namun, mereka mengatakan bahawa mereka mengenal Tuhan, tetapi sebenarnya tidak mengenalnya. 2000 tahun dahulu, Rasul Paulus, Rasul Iman melawat Athena. Ia dipanggil sebagai Athens sekarang. Di sana, ramai orang sedang menyembah dewa-dewa pada masa itu. Dia menjumpai sebuah mazbah dengan tulisan kepada Tuhan yang tidak dikenal. Rasul Paulus sangat marah. Bagaimanakah kamu boleh berkorban dan menyembah Tuhan yang tidak kamu kenali? Semua manusia ialah ciptaan Tuhan. Tetapi kamu berkorban dan menyembah Tuhan yang tidak kamu kenali, tanpa mengenali Tuhan Pencipta. Jadi hari ini, saya akan memberitahu kamu tentang Tuhan yang tidak kamu kenali itu. Dalam cara ini, Rasul Paulus memberitakan Injil tentang Kristus Yesus. Kini, ramai orang di sekeliling kita berkata, saya percaya kepada Tuhan, walaupun mereka tidak mengenalnya. Dan mereka salah anggap bahawa semua ibadah diterima oleh Tuhan. Tuhan menerima ibadah dalam kebenaran apa? Tuhan yang patut kita takuti ialah Tuhan apa? Marilah kita mengambil masa untuk mengenal Tuhan sebetulnya. Marilah membuka buku Hosea bab 6. Bab 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Semua manusia berada dalam kedudukan untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi mereka tidak mengenalnya. Sebab itulah Nabi Hosea berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Manusia tiada pengetahuan tentang Tuhan. Walaupun Tuhan datang ke bumi ini, mereka tidak mengenal Dia. Mereka juga tidak tahu apakah imej Tuhan. Jika mereka mempunyai iman buta tanpa mengenal Tuhan, mereka tidak berbeza dengan penduduk Athena. Kerana penduduk itu menyembah dewa-dewa di hadapan sebuah mazbah dengan tulisan, kepada Tuhan yang tidak dikenal. Selepas 2000 tahun, sejarah ini berulang lagi pada zaman ini. Kita percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Tetapi gereja-gereja di dunia masih menegaskan, Tuhan hanyalah seorang. Tiada Tuhan lain kecuali Tuhan Bapa. Mereka sedang menantikan penyelamatannya. Tetapi jika Tuhan muncul, bukan sahaja dalam imej Tuhan Bapa, tetapi juga Tuhan Ibu. Dapatkah semua gereja di dunia menerima mereka? Kalian semua, dapatkah menerima mereka? Hanya ada Tuhan Bapa di dalam otak mereka. Mereka menunggu hanya Tuhan Bapa. Namun, Tuhan Ibu telah datang. Dapatkah mereka menerimanya? Tiada sesiapa pun yang dapat menerima Dia. Hanya orang yang mempercayai Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu akan dapat menerima mereka. Adakah anda bersetuju? Kalau begitu, mengapakah gereja-gereja hari ini mempercayai hanya Tuhan Bapa? Mengapakah mereka hanya memahami tentang Tuhan yang berimej lelaki? Gereja-gereja di seluruh dunia tidak tahu tentang ajaran Alkitab bahawa Tuhan Bapa wujud dan Tuhan Ibu juga wujud. Oleh itu, mereka tidak dapat menerima Tuhan Ibu yang datang ke bumi ini. Mereka akan menolaknya. Pada 2000 tahun dahulu, semua pemimpin agama seperti orang Farisi, orang Saduki, dan ahli-ahli Taurat menolak serta menyalibkan Mesias, yaitu Kristus yang telah datang.
Bahkan pada zaman ini pun, kerana mereka tidak mengenal Tuhan, mereka menolak dan menghujatnya, serta mencipta kapal angin dan mengabaikan ajaran Alkitab. Mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak munasabah ini. Marilah melihat ajaran buku Matius bab 6 ayat 8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, kerana Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Yesus telah datang ke bumi ini dan mengajar manusia tentang kewujudan Tuhan. Dia menyebut Bapa kita. Ayat 9. Kerana itu berdoalah demikian. Bagaimana? Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam doa yang Yesus ajarkan kepada manusia, dia menggunakan perkataan Bapa untuk mengungkapkan Tuhan. Di dalam Alkitab, ada banyak ayat yang membuktikan bukan hanya kewujudan Tuhan Bapa, tetapi juga Tuhan Ibu. Walaupun begitu, hanya dengan menggunakan ayat Bapa kami di syurga ini, ramai orang menekankan Tuhan wujud sebagai Bapa, iaitu Tuhan yang berimej lelaki. Di sini, ada satu titik buta yang besar. Jika mereka salah faham seperti ini, dapatkah mereka memegang tangan yang Tuhan Ibu hulurkan kepada mereka apabila dia datang ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia? Tangan itu adalah tangan penyelamatan dan talian hayat. Hari ini fikiran itu telah menjadi stereotip dan membuatkan ramai orang salah fikir. Marilah teruskan dengan 2 Korintus bab 6. Bab 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamak apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi siapa? Bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini juga, hubungan antara Tuhan Bapa dengan anak-anak lelaki dan perempuannya disebutkan, tetapi tidak ada kantongan tentang Tuhan Ibu. Oleh itu, ramai orang yang mengaku mempercayai Tuhan berkata, Tuhan ialah Bapa kita dan semua manusia ialah anak-anaknya. Mereka tidak menyebut tentang bahagian Alkitab yang membuktikan Tuhan Ibu. Dia yang mengatakan, aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku. Ini ialah Tuhan Bapa. Dia yang mengatakan ini ialah Bapa kita, jadi dia berkata bahawa dia akan menjadi Bapa kita. Namun, orang salah fikir, Tuhan telah mengatakan seperti ini, jadi tiada Tuhan Ibu. Marilah fikirkannya. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tuhanlah yang menciptakannya. Siapakah yang menciptakan lelaki dan perempuan? Tuhan juga menciptakan mereka. Adakah Tuhan menciptakannya tanpa sebab? Ciptaan Tuhan mengandungi kehendaknya yang mendalam. Dia membenarkan semua manusia membina sebuah keluarga. Tuhan membuatkan keluarga agar bapa, ibu, anak-anak lelaki dan perempuan ada dalamnya. Ini adalah sistem yang dibuat oleh Tuhan. Jadi pasti ada kehendaknya yang tersembunyi di dalamnya. Kalau begitu, mengapakah Tuhan menciptakan perempuan juga dan bukan hanya lelaki sahaja? Kita mesti memahami apakah takdir Tuhan dalam menciptakan bapa dan ibu fizikal di bumi ini. Melalui kewujudan mereka, Tuhan mau memberitahu kita bahawa ada bapa dan ibu rohani kita. Inilah rahsia Tuhan yang terakhir di dalam 66 buah buku Alkitab. Sekarang, umat manusia tidak memahami sepenuhnya mengapa Nabi Hosea menekankan, marilah kita mengenal Tuhan.
Tuhan akan muncul. Bermaksud Dia akan datang ke bumi ini. Sama seperti matahari pagi menghilangkan kegelapan dan terbit seteranya, Tuhan akan muncul dalam cara itu. Tuhan pasti akan datang ke bumi ini dan kepada manusia. Oleh itu, Dia memberikan amaran melalui buku Hosea bab 6 agar manusia dapat bersiap sedia untuk menerimanya. Marilah berusaha mengenal Tuhan. Namun, semua manusia berkata, Tuhan hanyalah seorang, jadi hanya ada Tuhan Bapa sahaja. Kalau begitu, mengapa Tuhan menggunakan perkataan Bapa? Jika Dia hanyalah seorang, Dia boleh menggunakan perkataan Tuhan sahaja. Sebab Dia menggunakan perkataan Bapa adalah kerana ada bahagian yang tidak dapat ditentukan hanya dengan menggunakan perkataan Tuhan sahaja. Mengapa Tuhan dipanggil sebagai Bapa? Ini kerana ada Tuhan Ibu yang berimej perempuan. Apabila kita melihat semua ciptaan Tuhan di bumi ini, tidak ada sebuah keluarga pun yang ada bapa dan anak-anak sahaja. Ada ibu bersama dengan bapa dalam setiap keluarga. Didorong oleh Roh Kudus, Rasul Paulus menulis tentang hal ini di dalam buku Ibrani bab 8. Perkara di bumi ini adalah salinan dari apa yang ada di syurga. Marilah kita pastikannya. Buku Ibrani bab 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di syurga. Perkara dan sistem duniawi hanyalah salinan yang dihasilkan menurut apa yang ada di syurga. Bukan hanya kemah suci, tetapi juga sistem keluarga adalah salinan dan bayangan dari apa yang ada di syurga. Sama seperti ada bapa di bumi, ada bapa di syurga. Sama seperti ada anak-anak lelaki dan perempuan di bumi, ada anak-anak lelaki dan perempuan di syurga. Salinan akan dihasilkan berdasarkan yang asal. Salinan tanpa asal tidak dapat wujud, dan bayangan tanpa asal tidak dapat dihasilkan. Di dalam sistem keluarga di dunia bayangan, ada bapa, anak-anak lelaki dan perempuan. Di syurga, iaitu dunia rohani juga, ada bapa, anak-anak lelaki dan perempuan. Kita telah melihat ini sebentar tadi melalui buku 2 Korintus bab 6 ayat 18. Sistem bumi ini dan sistem syurgawi semuanya sama. Namun, gereja-gereja hari ini menegaskan ada ibu dalam sistem keluarga bumi, tetapi tiada ibu di dunia rohani, iaitu dunia realiti. Inilah masalahnya. Tiada Tuhan Ibu. Gereja Tuhan adalah gereja yang aneh. Kita langsung tidak aneh. Kita dapat pastikan bahawa gereja yang sangat alkitabiah dan benar-benar mengikut ajaran Tuhan ialah gereja Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang tidak dikenali, tetapi kita menyembah Tuhan yang kita kenali. Kalau begitu, daripada berdebat tentang hal ini, kita harus mendapatkan jawapan melalui Alkitab, bukan? Marilah cuba mendapatkan jawapan yang diberikan oleh Tuhan melalui buku Kejadian bab 1, bab 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan apa? Menjadikan manusia menurut gambar. Tak apa lagi, dan rupa kita. Gereja-gereja di dunia berkata, hanya Tuhan Bapa, iaitu seorang Tuhan menciptakan manusia. Namun, apakah yang Alkitab katakan? Baiklah kita menjadikan. Maksudnya, marilah kita menciptakan. Melalui ayat ini, kita dapat pastikan sejelasnya tentang fakta Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Bukanlah seorang Tuhan. Betul? Ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di utara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan, diciptakannya dia. Di sini, menurut gambarnya bermaksud salinan. Betul? Apabila Tuhan menyalingkan imejnya, seorang lelaki keluar. Dan apabila dia menyaling imejnya, seorang perempuan keluar. Kalau begitu, bukankah ini jelas membuktikan tentang kewujudan Tuhan yang berimej lelaki dan Tuhan yang berimej perempuan? Kita memanggil Tuhan yang berimej lelaki sebagai Tuhan Bapa.
Kalau begitu, apakah yang harus manusia panggil Tuhan yang berimej perempuan? Apakah jawapan yang paling tepat? Tuhan Ibu. Jika kita memanggil Tuhan yang berimej lelaki, yang menciptakan manusia serta memberikan nafas dan hidup kepada mereka sebagai Bapa, Tuhan yang berimej perempuan haruslah Tuhan Ibu. Dari buku Kejadian bab 1, Tuhan memberitahu semua manusia tentang kewujudan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Oleh kerana kita tidak dapat melihat dunia rohani dalam dimensi keempat dan kelima melalui mata kasar, Tuhan mengajak kita melalui ajaran Alkitab agar kita dapat melihat dunianya seteranya, bukan? Apabila kita perhatikan segala sesuatu di bumi yang diciptakan Tuhan, ada pokok-pokok jantan dan betina, serta semua binatang juga terbahagi kepada dua, iaitu jantan dan betina. Begitu juga manusia. Mengapa Tuhan menciptakannya seperti ini? Tuhan yang berimej lelaki wujud dan Tuhan yang berimej perempuan juga wujud. Jadi, mereka berdua berbincang tentang apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam cara ini, langit, bumi dan segala isinya telah diciptakan. Misteri-misteri di dalam Alkitab yang diterbitkan oleh syarikat penerbitan Tonga mengajukan soalan, mengapa Tuhan katakan kita? Mereka berkata bahawa walaupun ramai ahli teologi dan sarjana telah mempelajarinya, itu adalah perkataan yang tidak dapat difahami. Mengapa? Ini kerana Tuhan digambarkan sebagai Elohim, iaitu kata nama majmuk. Di dalam Alkitab, ada kata nama tunggal dan kata nama majmuk. Apabila hanya seorang Tuhan digambarkan, dia digambarkan sebagai El. Namun, di dalam buku Kejadian bab 1, tertulis, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Di sana, Tuhan digambarkan sebagai Elohim, iaitu kata nama majmuk, bukannya El. Dalam erti kata lain, Tuhan, Tuhan. Ayat itu harus diterjemahkan seperti berikut. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Perkataan ini muncul sebanyak kira-kira 2,500 kali di dalam Alkitab. Melaluinya kita dapat pastikan bahawa Tuhan tidak perkenalkan diri kepada manusia sebagai seorang Tuhan. Sekarang, ramai ahli teologi yang belajar Alkitab menyebut hal ini sebagai misteri di dalam Alkitab. Mereka berfikir, mengapa Tuhan menggunakan kata nama majmuk? Mereka tidak dapat memberikan jawapannya. Namun, melalui buku Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, kita dapat mencari jawapan semudahnya. Jika kita memahami fakta bahawa Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu wujud, perkataan Elohim, iaitu kata nama majmuk, tidak menjadi masalah. Namun, mereka membaca Alkitab secara stereotip bahawa Tuhan adalah seorang. Jadi hal itu menjadi misteri yang tidak dapat diselesaikan. Itu sangat mengejutkan mereka. Kerana cara memandang Tuhan adalah berbeza, arah yang kita tuju akan berbeza dengan mereka. Mereka menganggap Christmas yang tiada di dalam Alkitab sangat penting. Namun, kita menganggap Paskah yang ada di dalam Alkitab itu penting. Mereka menyambut ibadah hari Ahad yang tidak ada di dalam Alkitab. Namun, menurut ajaran Tuhan di dalam Alkitab, kita beribadah pada hari Sabat, iaitu hari Sabtu yang merupakan hari ketujuh. Orang biasa yang tidak memahami hal ini melihat gereja Tuhan sebagai aneh. Gereja lain beribadah pada hari Ahad, tetapi mengapa gereja itu beribadah pada hari Sabtu? Gereja lain menyambut Christmas, tetapi mengapa gereja itu menyambut Paskah? Dari sudut pandangan subjektif di dunia pada hari ini, gereja yang mengikut Alkitab kelihatan pelik. Dan gereja-gereja yang tidak mengikut Alkitab disalah-anggap sebagai gereja sebenar. Sebab itulah kita mesti menilai semuanya berdasarkan Alkitab. Oleh kerana Alkitab adalah firman Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan harus mempercayai Alkitab. Juga, jika dia mempercayai Alkitab, dia harus mengikut ajaran Alkitab. Betul? Marilah melihat buku Galatia bab 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah siapa? Ibu kita. Yerusalem surgawi melambangkan ibu kita. Inilah bahagian yang sangat penting. Ayat 27.
Bersukacitalah, hai si mandu yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Di sini, orang yang diperanakan menurut daging melakukan apa kepada orang yang diperanakan menurut roh? Tertulis, menganiaya. Maksudnya, menyusahkan. Ayat 30. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usialah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Kerana itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak siapa? Anak-anak perempuan merdeka. Perempuan merdeka di sini ialah siapa menurut ayat 26? Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Buku Galatia 4 menyebut bahawa hanya anak-anak ibu menerima kerajaan syurga, iaitu waris kekal yang telah dijanjikan. Tuhan Ibu mesti menyatakan diri dan muncul dalam kebenaran. Hari ini, banyak gereja dibentuk sebagai denominasi dan saling berkaitan, tetapi hanya ada satu gereja yang percaya kepada Tuhan Ibu. Apakah gereja itu? Persatuan Misi Dunia Gereja Tuhan. Kalian semua, tiada kebenaran ini di gereja lain. Alkitab mengatakan bahawa tiada sesiapa pun yang dapat mentidakkannya kecuali Tuhan. Sebab itulah Bapa menulis dalam nota tulisan tangannya, aku juga mengikut ibu, bukan? Marilah membuka buku Wahyu bab 22, ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, mungkin ada ahli-ahli yang telah pelajari tentang Trinity. Itu bermaksud bahawa Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus adalah sama dan satu, serta kebenaran ini sedang diajarkan kepada ramai orang. Bapa, Anak dan Roh Kudus semuanya merujuk kepada Tuhan yang berimej lelaki, kerana mereka adalah sama dan satu. Jadi, roh daripada roh dan pengantin perempuan dalam ayat 17 itu melambangkan Tuhan yang berimej lelaki, iaitu Tuhan Bapa. Adakah anda faham? Dan pengantin perempuan ialah pengantin Bapa kita, iaitu isterinya. Bagaimana kita harus memanggil isteri bapa kita? Adakah anda memanggil isteri bapa sebagai kakak? Atau abang? Siapakah dia? Ibu. Dalam erti kata lain, roh dan pengantin perempuan itu berkata, bermaksud Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu berkata. Apa yang mereka katakan? Mereka berkata, marilah. Kepada siapa? Ke pangkuan Bapa dan Ibu. Mereka sedang memanggil semua manusia dalam cara ini. Marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Bolehkah kita menambah atau mengurangkan apa-apa daripada firman Alkitab ini? Ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bahagiannya dari pohon kehidupan dan dari Roh Kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Maksudnya, Tuhan akan mengambil daripadanya hak untuk memasuki syurga. Kita tidak seharusnya tambah atau kurangkan fakta bahawa roh dan pengantin perempuan wujud. Tiada ibu. Gereja yang percaya kepada Tuhan Ibu adalah aneh. Jika gereja bercakap buruk tentang gereja kita dalam cara ini membuktikan bahawa gereja mereka ialah gereja palsu yang menghujat Tuhan, menolak firman-Nya dan mengabaikan ajarannya. Kalian semua, kehidupan tidak dapat wujud di kampung gerobok ini tanpa ibu. Ringkasnya, dalam dunia tumbuhan, dunia haiwan, dan bahkan hubungan antara manusia pun, semua dunia tanpa ibu adalah dunia kematian. Kerana ada ibu, kehidupan wujud dan semua makhluk hidup dilahirkan. Sebab itulah ibu mempunyai nama kehidupan di dalam buku Kejadian. Ini sangat menakjubkan.
Dia yang paling membenci kewujudan Tuhan Ibu ialah Iblis, iaitu musuh kita. Tuhan telah pun meramalkan tentang hal ini di dalam buku Kejadian bab 3 ayat 15. Akhirnya, kita harus memahami semudahnya fakta bahawa mereka yang menegaskan tiada ibu adalah kumpulan yang datang dari dunia kematian. Kita harus cepat memeriksa dan membezakan sama ada kehidupan dapat wujud tanpa ibu di kampung Keroboh ini atau tidak. Kerana ada ibu, kehidupan diteruskan dan nasib kehidupan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Saya ingat saya pernah memberitahu anda tentang ini. DNA mitokondria adalah komponen utama kehidupan. Hanya DNA mitokondria ibu yang diturunkan kepada anak-anaknya. Tuhan ada kehendak yang mendalam ini sejak Dia menciptakan manusia. Namun, setelah tiba abad ke-21 ketika manusia mempunyai pengetahuan saintifik yang asas, mereka mula mengesan asal-usul kehidupan melalui pengetahuan yang sangat asas itu. Kalian semua, Tuhan tidak menciptakan dunia ini tanpa kehendaknya. Tuhan telah pun menunjukkan dalam segala sesuatu yang diciptakannya bahawa kehidupan hanya dapat wujud apabila ada ibu. Walaupun begitu, orang yang mengaku mempercayai Tuhan merakui dan mempertapalikkan Alkitab serta menafsirkan sewenang-wenangnya, berkata pengantin perempuan merujuk kepada Orang Kudus. Roh dan pengantin perempuan sedang berseru, datanglah untuk menerima air kehidupan. Jika pengantin perempuan ialah Orang Kudus, dinyatakan roh dan pengantin-pengantin perempuan, bukan? Apabila seorang Tuhan Bapa dan seorang Tuhan Ibu berkata, barang siapa yang haus, datanglah kepadaku. Orang yang pergi ialah Orang Kudus. Dia yang memanggil mereka ialah Tuhan. Walaupun Alkitab sangat mudah untuk difahami, ramai roh pada hari ini sedang bergelut dengan ajaran palsu kerana mereka tidak memahami ajaran-ajaran ini. Marilah melihat satu lagi ayat, buku Efesus bab 4 ayat 4. Kalian dan saya harus tahu masuk ayat ini setepatnya supaya kita tidak akan terganggu. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang tergantung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan. Memandangkan tertulis satu Tuhan, seseorang mungkin salah anggap dan salah faham. Tetapi, apa yang tertulis seterusnya dan Bapa dari semua. Kalian semua, adakah gereja Tuhan pernah mengajar bahawa ada dua orang Tuhan sebagai Bapa? Tidak. Berapa ramai Bapa yang ada? Seorang. Hanya seorang Tuhan sebagai Bapa disebut di dalam buku Efesus bab 4. Hanya ada seorang Tuhan sebagai Bapa. Kita tidak menolak atau menafikan fakta itu. Namun, apabila kita melihat buku Kejadian bab 1, Tuhan Ibu wujud di dalamnya, atau tidak? Ibu muncul di dalam buku Galatia bab 4 ayat 26, atau tidak? Dia muncul sebagai pengantin perempuan kepada roh di dalam buku Wahyu bab 22 ayat 17, bukan? Di dalam Alkitab Ibrani yang asal, Tuhan Elohim telah disebut sebanyak kira-kira 2,500 kali. Melalui semua ajaran ini, gereja Tuhan percaya kepada Tuhan Ibu. Inilah ajaran Alkitab yang betul. Hanya apabila kita mempercayai bukan sahaja Tuhan Bapa tetapi juga Tuhan Ibu, kita dapat menjadi anak-anak syurgawi yang mematuhi dan mengikut semua ajaran mereka serta memasuki kerajaan syurga yang abadi, bukan? Tuhan berkata, jangan menambah atau mengurangkan. Tiada siapapun yang boleh mengubah fakta bahawa Bapa dan Ibu wujud. Firman itu daripada siapa? Itulah firman daripada Tuhan yang akan membuka jalan ke keselamatan kekal bagi kita. Syurga ialah kampung halaman kita. Apabila kita kembali ke kampung halaman, jika Bapa berada di sana seorang diri tanpa ibu, suasana rumah itu tidak ceria. Tuhan membuatkan kita mendapat kebahagiaan yang kekal di dalam dunia sedemikian.
Saya berharap agar kita akan mengumumkan bahawa Ibu Syurgawi telah datang ke bumi ini ke seluruh dunia dan membimbing semua manusia untuk kembali ke pangkuan Ibu Syurgawi Yerusalem. Dengan harapan bahawa anda mendapat rahmat Tuhan melalui firman hari ini, saya tamatkan khutbah. Terima kasih.